Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 12 Mei. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita saksikan paparan utama malam ini. Walaupun tiada moratorium, suntikan fiskal berterusan dalam PKP 3.0 untuk bantu golongan memerlukan. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini hampir 5,000 dengan kes kematian catat rekod tertinggi 39. Meskipun tiada pelaksanaan moratorium secara automatik selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, ini tidak bermaksud kebajikan golongan rentan dipinggirkan. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, rakyat masih lagi menerima manfaat ditawarkan menerusi pakej rangsangan terdahulu selain peruntukan belanjawan 2021. Pelbagai inisiatif antaranya program subsidi upah, Grant Khas Prihatin dan bantuan prihatin rakyat masih dilaksanakan bagi memanfaatkan individu dan sektor perniagaan terjejas. Pertolongan daripada bank-bank mengikut bank negara terus diberikan, ya. PKP 2.0 tak ada automatik, ya, because ekonomi masih terbuka. So those affected, bagi mereka golongan-golongan rentan atau golongan yang terkesan masih lagi mendapat bantuan daripada bank, dan syarikat-syarikat dalam sektor-sektor yang tertutup ataupun yang terkesan akan terus mendapat sama saja seperti PKP 2.0. Kan seperti saya sebut tadi, PKP 3.0 sama dengan PKP 2.0 dari segi SOP-nya. 10 bilion daripada keseluruhan 27 bilion ringgit dana COVID-19 dibelanjakan setakat April 2021. Mengulas lanjut, pelaksanaan PKP 3.0 akan guna pakai strategi sama seperti PKP 2.0 yang menyaksikan keluaran dalam negara kasar menguncup pada kadar 0.5%. Ia lebih baik berbanding kadar penguncupan mendadak 17.1% yang dicatat pada tempoh PKP pertama tahun lepas. Beliau menjelaskan perkara tersebut pada sesi taklimat media pelaksanaan PKP 3.0 di Putrajaya. Sebanyak 4,765 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Selangor mencatat kes tertinggi 2,082 kes. Diikuti Kuala Lumpur 540 kes dan Sarawak 405 kes. Jumlah kes sembuh pula 3,124 sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes aktif meningkat kepada 40,101. Manakala 39 kes kematian turut dilaporkan hari ini. Rekod tertinggi sejak COVID-19 menular di Malaysia. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah menyokong pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang bermula hari ini. Titah baginda selari dengan arahan PKP, rakyat diseru mengambil serius pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Tuanku Sultan Kedah turut bertitah agar rakyat berdisiplin serta mematuhi arahan demi kesejahteraan dan keselamatan semua. Adalah diharapkan usaha ini dapat memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 daripada terus berlaku
di masa hadapan. Selari dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan tersebut, semua rakyat dikehendaki membataskan pergerakan serta semua acara dan majlis yang melibatkan bilangan kehadiran orang yang ramai hendaklah dihentikan. Baginda turut bertitah walaupun sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana norma baharu, namun dengan penggunaan aplikasi teknologi, rakyat masih lagi dapat meraihkan Aidilfitri. Tuanku juga turut bertitah dengan menyarankan agar rakyat mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Baginda serta seluruh kerabat diraja turut menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas pada Hari Raya bagi membendung penularan wabak COVID-19. Saudara, keberkesanan kawalan penularan pandemik COVID-19 bergantung kepada pematuhan masyarakat terhadap SOP. Gagal patuh bermakna perang terhadap wabak maut tidak akan berhasil. Trend peningkatan kes positif dalam gelombang ketiga memaksa PKP 3.0 dilaksana. Mampukah PKP kali ini dijaikan dengan sebaiknya? Perincian lanjut bersama wartawan Aisyah Yatim. Sehingga 7 Mei lalu, negara merekodkan seramai 506 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU tertinggi sejak pandemik ini melanda negara. Kemasukan kes kritikal ke ICU juga meningkat sebanyak 44% berbanding tempoh 2 minggu sebelumnya. Malah, pada 2 Mei lalu, kadar penggunaan katil rawatan kritikal di Lembah Kelang mencapai 90%, sekaligus menunjukkan situasi pandemik tersebut di negara ini amat meruncing. Di mana silapnya? Itu salah satunya rakyat sendiri tidak jaga. Dikira ada bagi boleh pergi bazar, berpusu-pusu. Tapi bukan ada bazar tak membeli pun, hanya jajalah. Nak sementara buka puasa, ramai ini. Itu masalahnya. Tapi kalau betul jaga, kerajaan tak tutup bazar. Orang ramai, bukan tak ramai. Kebanyakan semua orang pun dah mematuhi SOP. Cuma mungkin ada sebilangan kecil. Lagi-lagi time-time bila nak raya ni, kita akan nampak orang bersesak-sesak. So kadang-kadang susah jugalah setengah orang tu nak mematuhi SOP. Sebelum ni memang kerajaan, kalau kita tengok daripada first sampai akhir, kerajaan ikut rakyat punya telunjuk, iaitu rakyat punya kata-kata, iaitu buka masjid, buka perniagaan diteruskan. Cumanya kesedaran rakyat tu yang tidak ada, iaitu dari sudut penjarakan sosial. Memang kerajaan dah benarkan, kenapa kita perlu orang cakap tak menjaga semua benda tu. Faktor segelintir masyarakat yang gagal mematuhi SOP menjadi punca peningkatan kes positif COVID-19 saban hari. Bazar-bazar Ramadan dan pusat beli belah juga sesak dikunjungi orang ramai yang leka berbelanja. Walaupun Aidilfitri kian menjelang, rakyat tiada alasan untuk tidak mematuhi SOP. Justru, sambutan Syawal kali ini dalam suasana penguatkuasaan PKP wajar dijadikan iktibar. Kita telah berjaya melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19 pada gelombang pertama dan kedua. Jadi, hadapilah gelombang ketiga ini dengan penuh disiplin. Elakkan berada di tempat yang sesak, jaga penjarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam dan bersihkan tangan anda sentiasa. Aisyah Yatim, Berita RTM. Kadar peningkatan kes COVID-19 yang mendadak ketika ini menjadikan kapasiti fasiliti kesihatan semakin kritikal. Justru, masyarakat disaran meningkatkan kawalan kendiri serta mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan, termasuk duduk di rumah dan mengamalkan penjarakan fizikal. Menurut Koordinator Imarat Task Force COVID-19, Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, kebanyakan kes kini bersifat sporadik dan tidak mempunyai kaitan dengan kluster sedia ada. Kes-kes ini sudah ada dalam komuniti. Kebanyakannya kes-kes sporadik, bermaksud tiada kaitan atau tidak link kepada kluster-kluster yang sedia ada. Bermaksud
di sekeliling kita sesiapa saja boleh dikatakan positif selagi tidak membuat test. Maka dengan itu, dengan peningkatan kes ini, maka kapasiti kesihatan kita juga semakin kritikal. Orang ramai juga boleh membantu mengurangkan beban fasiliti kesihatan dengan tampil melakukan ujian saringan COVID-19 sekiranya bergejala. Pelaksanaan PKP 3.0 dalam suasana Hari Raya dilihat penting bagi mengekang penularan virus COVID-19, terutama varian baharu yang sangat berbahaya, iaitu varian India dan Afrika Selatan. Perit dan sukar bernafas itu antara kesakitan yang terpaksa ditanggung oleh pesakit COVID-19. Walaupun dengan alat bantuan pernafasan, mereka merasa seolah diambang kematian. Ikuti laporan eksklusif kru RTM Kedah yang berkongsi suasana semasa di wad ICU Hospital Sultanah Bahia Alusta. Makcik kena kuat. Kena cepat sembuh. Paru-paru dah elok, boleh bernafas sendiri. Tak payah guna alat pernafasan lagi. Nanti boleh berhari raya bersama keluarga. Entah esok, entah lusa, mereka masih bertarung nyawa. Kepastian hanya pada yang esa. Sedangkan di luar sana, ramai yang masih mengeluh. Hanya kerana tidak dapat berhari raya, tidak dapat merentas negeri dan daerah untuk bersama-sama keluarga dan sanak saudara. Pengabaian SOP boleh menjerumus lebih ramai dijangkiti COVID-19. Kita dah tengok elok pula paru-paru ni. Kita buang pula, tengok oksigen elok, kita buang, kita pakai pula yang ni. Nanti kalau elok pula, kita pakai pula ke hidung. Kita tak boleh tidur lah ni, boleh nafas sendiri. Paru-paru dah elok, kita dah bagi ubat semua makcik. Tak boleh makcik elok. Situasi COVID-19 di Kedah semakin kritikal. 16 katil di wad ICU HSB yang ditempatkan bagi pesakit COVID-19 kini sudah bertambah kepada 24 katil. Secara tidak langsung, ia akan menidakkan peluang pesakit lain untuk mendapatkan rawatan di ICU. So, kebanyakan pasien kita ni, 8 daripadanya diintubate lah, dah intubate, dah guna alat bantuan pernafasan, ya. Yang lain pun kita guna, kita panggil Carcinella cannula pun dia punya oksigen concentration dia 100%, ya. Paling rendah pun 60%, ya. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah dalam kenyataannya turut memaklumkan kapasiti katil di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani juga melebihi 93%. Sehingga Isnin, sebanyak 11,422 kes positif COVID dicatatkan di Kedah, manakala 43 kes melibatkan kematian. Sekatan terhadap sebarang penganjuran majlis sosial, perjumpaan atau perhimpunan dapat melindungi golongan bersiko termasuk warga emas mendapatkan jangkitan COVID-19. Laporan Unit Berita Ehwal Semasa untuk Berita RTM. Memasuki tahun kedua sambutan Aidilfitri dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, Terminal Bersepadu Selatan TBS sekali lagi terkesan dengan penurunan bilangan penumpang yang mahu balik kampung beraya. Meskipun lengang, tinjauan di terminal yang telah beroperasi sejak 2011 itu mendapati kemudahan berkenaan masih menjadi pilihan buat individu yang mendapat kebenaran untuk merentas negeri ketika musim perayaan ini. Wartawan Muhammad Zamri Suharani ada laporannya. Orang ramai yang memiliki kebenaran untuk merentas negeri memilih perkhidmatan di TBS kerana perkhidmatan yang ditawarkan sistematik selain mematuhi SOP kenderaan awam. Tapi masalah nak balik terpaksa naik bas, nak naik transport tak boleh lebih pada 3 orang. Itu sebab saya naik bas, lepas tu adik-beradik pun tak ada balik kampung. Saya terpaksa berkorban tengok ibu saya yang ada kat kampung. Sepanjang saya gunakan perkhidmatan TBS ni, so far tak ada masalah sebab satu senang kita akses dekat website. Selalu pun saya beli dekat website TBS sendiri. So saya elakkan benda ni daripada saya nak pergi beratur panjang. Ni kan start PKP, so memang nampak minggu lalu pun ada juga ke sini. So dia still ramai, tapi start PKP ni nampaklah rakyat Malaysia ni mungkin
tak berani ataupun ikutlah SOP yang telah ditetapkan. So crowded tu tak crowded lah, still lah. Anggota keselamatan akan memastikan hanya penumpang yang mempunyai kebenaran untuk merentas negeri saja dibenarkan berada di terminal itu. Syarat yang sama turut tertakluk ketika penumpang mahu membeli tiket ke destinasi masing-masing. Tak macam nak raya, itu ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan suasana di Terminal Bersepadu Selatan yang lengang meskipun Hari Raya Aidilfitri bakal disambut esok. Sekaligus menunjukkan kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap arahan kerajaan untuk tidak merentas negeri jika tidak ada urusan kecemasan, pekerjaan ataupun kematian. Muhammad Zamri Suarani, Berita RTM. Ya, ini pula susulan dakwaan seorang murid yang gurunya telah mengeluarkan kata-kata tidak wajar semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan laporan polis telah dibuat murid tersebut dan kes kini sedang dalam siasatan. Malah guru tersebut kini ditempatkan di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sehingga siasatan selesai. Justru tindakan KPM seterusnya adalah bergantung kepada hasil siasatan. Dalam kenyataan, KPM juga meneliti secara terperinci perkara yang tular mengenai komen yang dikatakan dibuat oleh Pengetua SMK Puncak Alam terhadap murid tersebut melalui Facebook. Satu laporan polis telah dibuat oleh pengetua berkenaan di Balai Polis Kuala Selangor yang menafikan bahawa beliau telah memuat naik komen berkenaan dan mengesyaki akaun Facebook miliknya telah digodam. Mengenai surat pemberitahuan ketidakhadiran ke sekolah, amaran pertama yang diterima murid berkenaan secara umumnya ia dikeluarkan bagi memastikan ibu bapa atau penjaga dan pihak sekolah mengetahui dan cakna mengenai kehadiran serta keberadaan murid semasa sesi persekolahan. Menurut KPM, pemantauan kehadiran murid ke sekolah dilaksanakan melalui sistem sahsiah diri murid SSDM. Surat ini kemudiannya akan diposkan kepada ibu bapa atau penjaga murid tersebut. Selain itu, tindakan berkenaan juga membolehkan KPM memantau kemungkinan berlaku keciciran dalam kalangan murid dan mengambil tindakan intervensi sewajarnya. 10 syarikat telekomunikasi tawarkan panggilan percuma sempena Aidilfitri. Paparannya seketika nanti. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs. Rancang kerjaya barumu atau temui jalan terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Tak ada nas, 40 bala. Aida yang dulu bukanlah yang sekarang. Berkat usaha, Alhamdulillah, perniagaan kuih raya Aida makin maju. Dapatlah bawa keluarga tinggal bersama. Tapi, sebab sibuk sangat kerja, Aida tidak ada masa untuk mereka. Tolong mak sekejap. Kejap. Tiba-tiba, pandemik melanda. Perniagaan tak bagus. Aida susah hati. Aida, kenapa dengan kamu ni? Dah lah tu, tolong mak. Raya dah dekat dah ni. Mak, Aida minta maaf sebab selama ni Aida terlalu sibuk. Aida, kamu tahu tak? Masa yang kamu luangkan sama kami tu dah cukup dah buat mak. Ada hikmah di sebalik setiap ujian. Pandemik buat Aida sedar betapa bertuahnya hidup Aida. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema tabir senja, menyambut Syawal tiba, suasana riang-riang, terlihat sini sana, menyeri malam raya, terhias
zahir dan batin. Patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Ingat hashtag Syawal kita mesti menang. Hashtag ingat mengingati. Bersua kembali. Saudara, segmen ekonomi kami mulakan dengan harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 19 Mei. Negara telah menerima 1.9 bilion ringgit dana Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB yang disita Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ. Ia telah didepositkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi kenyataan media menjelaskan akaun amanah di bawah seliaan Jabatan Akaunten Negara telah menerima 16.05 bilion ringgit dana yang disita dan dipulangkan berkaitan 1MDB. Jumlah tersebut akan digunakan untuk melunaskan baki hutang 1MDB dan SRC. Setakat ini, kerajaan telah melunaskan hutang 1MDB berjumlah 12.4 bilion ringgit dan 3.1 bilion ringgit hutang SRC. Baki hutang 1MDB berjumlah 39.8 bilion, manakala SRC 2.57 bilion ringgit. Kerajaan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Amerika Syarikat dan berharap kerjasama erat ini dapat diteruskan. Hari ini, genap usia 50 tahun penubuhan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Bersempena hari bersejarah, Angkasa memilih tema Menjulang Aspirasi Koperasi yang menekankan amalan dan jati diri koperasi untuk terus bekerja demi manfaat bersama. Menerusi satu kenyataan, Presidennya, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata, pihaknya komited menjayakan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025, Transkom dan Dasar Keusahawanan Nasional DKN 2030. Perancangan itu akan memacu gerakan koperasi sebagai pemangkin pertumbuhan sosio-ekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan. Selain menyumbang 60 bilion kepada keluaran dalam negara kasar menjelang tahun 2025. Pada mulanya, hanya 719 koperasi mendaftar bersama Angkasa. Kini, gerakan koperasi itu memayungi 14,668 koperasi yang menyumbang perolehan 45.8 bilion pada tahun lalu. Sepuluh syarikat telekomunikasi tempatan menyediakan panggilan percuma ke semua rangkaian dalam negara mulai 10 malam ini hingga 10 pagi esok sempena Hari Raya Aidilfitri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, kemudahan itu diharapkan dapat membantu rakyat untuk saling berhubung dan mengeratkan silaturahim dengan keluarga serta rakan taulan memandangkan aktiviti ziarah raya tidak dibenarkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Syarikat telekomunikasi terlibat adalah Celcom, Digi, Maxis, Redtone, TM Unify, Time.com, TuneTalk, U-Mobile, Udo dan YTL. Tawaran panggilan percuma itu tertakluk kepada terma dan syarat masing-masing. Pelanggan perlu menghubungi penyedia perkhidmatan untuk maklumat lanjut. Datuk Saifuddin turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada syarikat telekomunikasi dan rakyat Malaysia yang memberikan kerjasama dalam pematuhan PKP kali ini demi mengekang jangkitan COVID-19. Adik nak bayar RM7 boleh? RM14 lagi baik. Kalau RM21 lagi baik. Oh,
Ayah pun tak pernah tahu. Risik mana risik? Sekarang dah zaman 2021 dah ayah. Semua benda online. Buka website Jom Zakat atau bayar di aplikasi Zakat On Touch. Lepas install Zakat On Touch, kita go nombor IC ayah, alamat dan nombor telefon untuk daftar. Lepas tu, kira dah boleh guna untuk bayar zakat lah. Macam ni. Masuk zakat fitrah, pilih berapa kita nak bayar, bilangan orang, pilih bank dan bayar. Ni resit. Wah, bukan hotel lah sekarang ni noh. Nanti boleh kumpul zakat atau cukup hal sekali dengan zakat fitrah. Bayar dekat sini lah. Kita mengetahui bahawa COVID-19 telah menjadikan sambutan Ramadan dan juga sambutan Aidilfitri sedikit berbeza. Walaupun begitu, ia tidak menjadi penghalang untuk kita memanfaatkan teknologi dan juga segala perkara yang untuk menjadikan kita kekal berhubung dengan mereka yang tercinta. Kami dari Olive House Pantai Timur. Kami mewakili Olive House Selatan. Kami mewakili Olive House Utara. Kami mewakili Afiat Siroji. Kami mewakili Afiat Akademi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bagi kami di Afiat Group, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dengan ucapan kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali. Menjadi tulang belakang penting dan benteng utama kepada sistem kesihatan negara dalam membendung pandemik COVID-19 bukan perkara mudah. Sempena Hari Jururawat Sedunia 2021 yang membawakan tema A Voice to Lead, A Vision for Future Healthcare, kami bawakan kisah di sebalik perjuangan dan pengorbanan para jururawat yang bertugas di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Bersepadu 2.0 MIPS. Ya, perinciannya kita bersama wartawan Suliana Selamat. Berani berdepan risiko menggadai nyawa, sanggup berlapar dan berpanas. Namun jururawat ini tetap tabah demi tugas dan tanggungjawab yang digalas. Demi memastikan masyarakat selamat dan sihat, mereka tidak pernah mengeluh menyahut tugasan dan cabaran yang diberikan. Bagi salah seorang ketua jururawat Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Bersepadu 2.0 Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MIPS, Asmawani A. Razak, dia berharap agar rakyat sama-sama bantu melawan pandemik ini. COVID ni cari orang, dia cari mangsa, dia takkan berhenti selagi ada yang mangsa yang seterusnya. Kepada saya harap sangat dengan harapan kami dah berkorban. So, kenapa kita, orang lain di luar sana tak nak berkorban? Sedangkan kami berhadapan, mereka bukan berhadapan. Itu je pada saya. Saya minta sangat semua orang memahami tugasan kami. Sampai bila lagi kita nak macam ni? Bagi mereka, semangat dan dorongan daripada keluarga menjadi antara penguat diri untuk terus berkhidmat. Sedih, sangat sedih, tapi bila kita fikir tugas, tambahan lagi sekarang COVID makin meningkat. So kami sebagai jururawat adalah tanggungjawab kami untuk memerangi COVID. Macam saya, mak ayah dah tak ada. Jadinya pendorong saya adalah keluarga saya sendirilah, adik-beradik saya yang banyak mendorong saya, sentiasa memberi semangat kepada saya untuk betul ke sini. Walaupun dah tak ada mak ayah, tapi yang penting kita tugas ni untuk negara kita, untuk sama-sama kita bantu dalam menangani COVID. Keluarga saya sangat-sangat supportive dan sangat-sangat sentiasa bagi support kat saya, walaupun dia tahu, walaupun kadang-kadang saya agak rasa burn out sikit dan agak rasa kadang-kadang mungkin selalu penat dengan benda ni kan. So tapi bila ada support, ada family support yang sentiasa macam bagi semangat, bagi ni, so saya rasa lebih orang cakap lebih semangat lah. Kerjaya murni jururawat dalam membantu kerajaan memberi khidmat tidak mengira waktu ternyata memberi inspirasi dan harus diberi pujian seluruh rakyat Malaysia. Siap sedia mempertaruhkan nyawa demi menunaikan tugas untuk negara. Bukan saja berkorban masa, tenaga dan juga perasaan, bahkan ada yang sanggup berjauhan dari keluarga. Rakyat Malaysia terus menghormati
menghormati dan menghargai jasa serta pengorbanan insan yang bergelar jururawat ini. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Silian Samad, Berita RTM. Kami dari Hall Dewan di Maib sedang mengucapkan Selamat Hari Jururawat dan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jaga kita, stay at home. Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Nazri, teruskan. Pasukan Liga Malaysia perlu patuh SOP gelembung sukan. Manchester City sah juara EPL 2021. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menyarankan semua pasukan yang berasi dalam Liga Malaysia terus mematuhi SOP gelembung sukan sepanjang tempoh rehat Liga bagi menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak. Ketika ini, saingan Liga Super dihentikan bermula 10 Mei lalu hingga 8 Julai, manakala Liga Prim pula direhatkan mulai 9 Mei hingga 17 Jun. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya sentiasa mengambil berat dengan pematuhan SOP semua pasukan bagi membendung berlakunya sebarang kluster COVID-19 dalam Liga M musim 2021. Jelasnya semua pegawai pasukan dan pemain perlu menjalani ujian calitan PCR sebelum mengadakan latihan pertama selepas tempoh rehat, iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri nanti. Justru Abdul Ghani berkata amat penting bagi semua yang terlibat dalam industri bola sepak untuk kekal berdisiplin dalam mematuhi SOP dan protokol am individu yang telah ditetapkan. Ini kerana MFL mahu memastikan perjalanan Liga M musim 2021 ini kekal berlangsung mengikut jadual di mana SOP gelembung sukan harus dijaga rapi oleh semua pihak. Pada masa sama, Abdul Ghani turut mengingatkan semua pasukan diwajibkan menjalani ujian RTK antigen sebelum atau pada hari perlawanan pertama selepas tamat tempoh rehat. Perak FC tetap optimis untuk bangkit memberi saingan dalam baki perlawanan Liga Super 2021 biarpun kehilangan beberapa pemain tonggak akibat kemelut kewangan. Ahli Lembaga Pengarahan Khairul Syahril Muhammad yakin nasib The Boss Gaurus masih dapat diubah dengan menagih khidmat barisan pemain muda yang sedia ada. Menurut Khairul Syahril, Perak FC sebenarnya memiliki kelebihan pemain muda yang berkualiti dan mampu menggalas tugas masing-masing di atas padang. Jelasnya kehilangan beberapa tonggak utama baru-baru ini pastinya sesuatu yang merugikan. Namun, buat masa ini pihaknya tiada pilihan selain daripada melepaskan mereka. Pada 7 Mei lepas, The Boss Gaurus kehilangan kapten pasukan Syarul Sa'ad dan penyerang naturalisasi Gilmedi Paula yang berhijrah ke Johor Darul Ta'zim. Manakala Kenny Parraj serta J. Partiban pula membuat keputusan untuk menyertai KL City FC pada Isnin lepas. Dalam pada itu, Khairul Syahril turut menafikan kabar angin bahawa Perak FC akan dibubarkan. Sebaliknya menegaskan pihak pengurusan sedang berusaha bagi menyelamatkan skuad Kejo itu. Mengulas mengenai tunggakan gaji pemain pula, Khairul Syahril berkata masalah itu akan cuba diselesaikan bagi memastikan semua pihak dapat menyambut Aidilfitri dalam suasana gembira. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita balik pula ke perkembangan sukan sepak takraw. Situasi Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM semakin meruncing apabila terbaru Persatuan Sepak Takraw Kedah Pestak mengumumkan untuk keluar daripada ahli gabungan berkenaan. Kedah menjadi negeri keempat yang mengumumkan untuk keluar dari gabungan PSM mengikuti Selangor, Kelantan dan Johor. Menerusi surat, Presiden Pestak Datuk Akramuddin Abdul Aziz, mandat daripada ahli gabungannya memutuskan untuk menarik diri sebagai ahli gabungan disebabkan beberapa faktor.
Antaranya, hilang keyakinan terhadap kredibiliti PSM sebagai badan induk. PSM gagal menjelaskan situasi yang berlaku antara badan induk itu dengan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF serta mahu pembangunan sukan sepak takraw di peringkat negeri diteruskan. Selain itu, Pestak juga turut menzahirkan duka cita terhadap kegagalan PSM menangani isu sebagai ahli gabungan ASTAF. Sementara itu, Presiden Persatuan Sepak Takraw Selangor PSS Datuk Markiman Kobiran memberi jaminan bahawa sukan sepak takraw negeri tidak akan terjejas selepas mengumumkan untuk keluar sebagai ahli gabungan PSM. PSS antara 4 ahli gabungan PSM yang telah mengumumkan untuk keluar daripada badan induk berkenaan. Jelas Datuk Markiman, sejak tahun 2006 PSM selaku badan induk tidak pernah menyalurkan bantuan keuangan kepada PSS bagi membangunkan sukan sepak takraw negeri. To tell you the truth, sejak saya jadi presiden dan selama Datuk Haji Rahman Palil jadi presiden, masa itu saya timbalan presiden, kita tak pernah, saya tekankan ya, tak pernah dapat bantuan keuangan daripada PSM. Tapi dengan bangganya kita boleh cakap PSS terus hidup. Saya menyeru pelatih, pemain, jurulatih, pengadil, jangan bimbanglah. InsyaAllah kita mampu untuk mengendalikan. Dan bagi Selangor, InsyaAllah kita boleh kendalikan. Jelas Datuk Markiman, PSS selama ini dapat menjaga kebajikan melalui bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN serta bantuan keuangan dari pihak lain. Meskipun tanpa bantuan PSM, PSS masih mampu melahirkan ramai atlet berbakat sehingga mewakili negara di peringkat antarabangsa, antaranya Farhan Adam, Idham Sulaiman dan banyak lagi. Penerjun negara Pandelena Rinong menerima durian runtuh berupa wang tunai berjumlah RM10,000 susulan kejayaannya meraih pingat emas di kejohanan Piala Dunia Terjun Fina di Tokyo baru-baru ini. Semua itu disampaikan oleh Pengurusi Persatuan Sukan dan Rekreasi Tanjung Manis Datuk Seri Abang Adiyata Jaya, Abang Awi. Abang Adita Jaya berkata, sumbangan peribadi itu diharap dapat menyuntik semangat dan motivasi Pandelena apabila turun beraksi di pentas Sukan Olimpik 2020 di Tokyo pada bulan Ogos nanti. Sumbangan disampaikan kepada Abang Pandelela Pardika Idoma Pang semalam. Pandelela kini sedang menjadi kuarantin selama 2 minggu selepas pulang dari Tokyo. Abang Adita Jaya bagaimanapun sempat membuat panggilan video dengan Ratu Terjun Negara itu sambil memberi kata-kata semangat dan menzahirkan ucapan tahniah ke atas kejayaannya. Pandelela yang berasal dari Bau, Sarawak, meraih emas dalam acara 10 meter private individu di kejohanan Piala Dunia Terjun Fina di Jepun pada minggu lalu. Lebih manis, pencapaian itu turut menambah koleksi pingatnya dalam kejohanan tersebut selepas meraih gangsa di Wuhan, China pada 2018. Berita tadi mengakhiri edisi Sukan 12 Mei 2021. Terus kekal aktif dan teruskan kesediaan anda bersama kami di RTM. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh peralihan monsun yang dijangka akan berakhir pada 19 Mei nanti. Dan buat masa ini, angin masih lagi bertiup dengan agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan angin adalah agak lemah dan turut terdapat penumpuan angin di sekitar kawasan utara Semenanjung yang boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Baiklah, untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej gemerada yang mana dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung iaitu negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga negeri Perak serta sedikit di negeri Kelantan dan juga negeri Pahang. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini lebih tertumpu di bahagian tengah negeri Sarawak iaitu melibatkan daerah Kapit, Sibu, Sarike, Seri Aman dan juga daerah Betong. Keadaan cuaca yang agak lembap ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Manakala hujan yang kini sedang berlaku melibatkan daerah Sandakan di negeri Sabah serta bahagian Limbang dan juga Miri di negeri Sarawak dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Bersua kembali. Saudara, peranan yang dimainkan petugas Barisan Hadapan memerangi wabak COVID-19 dalam negara semakin mencabar. Selain mendepani peningkatan kes, wira-wira negara ini kekal komited menjalankan tugas dalam suasana sambutan Aidilfitri. Ya, pengorbanan besar yang mereka lakukan ini sewajarnya dihargai semua lapisan masyarakat. Wartawan Fahmi Zaidi mendalami pengorbanan wira-wira negara. Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, jasa dan keringat petugas Barisan Hadapan tidak dapat disangka lagi. Berkorban masa dan tenaga, malah terpaksa meninggalkan keluarga, semuanya dilakukan demi memastikan keselamatan semua. Allah bisa, Tegal biasa. Tidak dapat berpuasa Ramadan di sisi yang tersayang, selain menyambut Aidilfitri di perantauan, ialah realiti yang tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berbakti. Itu adalah salah satu cabaran sebagai salah seorang tentera. Saya juga dah biasa dah sebenarnya. Macam orang balik raya, mungkin kami tak boleh dapat balik raya. Sekarang pun COVID, mungkin benda ni semua dah jadi biasa pada kami. Ada ramai juga di luar sana yang dah lama tak balik. Sebab yelah COVID kan. Macam saya
Contohnya kalau sorti long route, kami akan berada di kapal pada seawal 5 pagi dan kami akan land pada jam lebih kurang pada 7 malam. Pengalaman yang untuk COVID ni berbeza dengan yang lain lah. Dulu kita orang kata secara berbuka ke waktu bulan puasa ke apa ke, dia biasa je. Orang kata rutin tu dah jadi macam kerja biasa. Tapi bila ada dengan COVID ni, cabaran tu lebih kuat lagi. Pasal pertama kita kena jaga diri kita sendiri. Pengalaman bertugas di laut semasa bulan puasa amat menyeronokkan dan saya sendiri rasa bangga kerana dapat berkhidmat untuk negara semasa di lautan dalam keadaan Aidilfitri. Dikala majoriti umat Islam dapat menghayati keberkatan Ramadan bersama ahli keluarga, mereka kekal istiqamah dalam perjuangan di lapangan. Pengorbanan yang amat dihargai rakyat Malaysia. Terima kasih kepada semua petugas Barisan Hadapan. Terima kasih diucapkan kepada semua petugas Barisan Harapan, tidak kira di mana juga anda berada, atas khidmat bakti pengorbanan yang anda lakukan sepanjang tempoh pandemik, terutama pada bulan puasa ini. Terima kasih. Thank you frontliners. Terima kasih frontliner, jaga kita semua. Bukan ganjaran material yang diminta, yang didambakan petugas Barisan Hadapan ialah kerjasama padu semua anggota masyarakat dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Justru, belum terlambat untuk semua pihak membalas jasa dan keringat mereka dengan benar-benar mematuhi SOP. Hanya dengan cara itu, penularan pandemik COVID-19 akan dapat dibendung. Saudara, di saat anda sedang berada di rumah bersama keluarga, mereka inilah wira-wira negara yang sanggup berkorban masa, tenaga, malah keselamatan diri sendiri di saat negara masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Walaupun terpaksa berbuka di lapangan dan mempunyai hasrat untuk berbuka bersama keluarga di rumah, namun semua itu harus dipendam demi melaksanakan tugas buat negara tercinta. Terima kasih dan syabas buat seluruh petugas Barisan Hadapan. Tabik buat anda semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya, Fahmi Zaidi, Berita RTM. Saya Nuzul Fariza binti Zulkifli daripada Cawangan Import-Export Pelabuhan Barat. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kastam. Kami warga Tentera Udara Diraja Malaysia dari nombor 20 Squadron mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kerana PKP, seorang gadis terpaksa mengambil baju raya di sempadan yang terdapat kawat berduri. Itu kisah Izzah Ramli yang tinggal di Besut Terengganu, dekat sempadan Kelantan. Memandangkan tiada tukang jahit yang mahu mengambil tempahan di Besut, Izzah terpaksa menghantar kain untuk dibuat baju kepada tukang jahit di Kelantan. Ini pula insiden lucu yang berlaku kepada satu keluarga. Si isteri yang membeli baju raya untuk suami tidak sedar warnanya sama dengan dinding rumah mereka. Pasangan kembar seiras Anna dan Lucy menggelar diri mereka kembar paling serupa di dunia kerana gaya hidup yang sama. Memetik laporan New York Post, Anna dan Lucy yang berasal dari Australia akan melakukan senaman sama dan makan makanan serupa supaya saiz badan mereka tetap sama. Paling mengejutkan, mereka juga berkongsi seorang lelaki sebagai kekasih sejak 10 tahun yang lalu. Dalam norma baharu tidak menghilangkan keceriaan Aidilfitri. Patuhi SOP, barulah Hari Raya dapat kita nikmati. Saya Fatil Hidayat Ghazali, penyampai berita TV RTM, mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Hai semua, saya Syuhada Arifin, penyampai berita News at 10. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk anda semua yang sentiasa menyokong kami di TV1 dan juga saluran berita RTM. Jangan lupa #ingat mengingati. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya
Raya kepada semua penonton RTM. #Syawal kita mesti menang. #ingat mengingati. Hai semua, saya Aguntai dari Berita Mandarin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton RTM. Jangan lupa #Syawal kita mesti menang dan #ingat mengingati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zahira Razi, saya pengacara untuk program Persona XY. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang sedang menonton saluran berita RTM dan juga TV1. #Syawal kita mesti menang, #ingat mengingati. Assalamualaikum semua, saya Terence Das, pengacara Seksyen Awal Semasa TV dan mengacara rancangan Selamat Pagi Malaysia serta Fresh Brew. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, Syawal kita mesti menang, #ingat mengingati. Assalamualaikum, saya Double N dari Nordin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat seluruh muslimin dan muslimat. Ingat, Hari Raya juga SOP kena jaga. #Syawal kita pasti menang, #ingat mengingati. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. #Syawal kita mesti menang, #ingat mengingati. Saudara, berita perdana edisi Rabu 12 Mei 2021 berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuh SOP Hari Raya untuk kita sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan ikuti titah Aidilfitri yang di Pertuan Agong selepas ini disusuli ucapan khas Aidilfitri Perdana Menteri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.